Hidup kita ni sementara. Kalau dunia tu sendiri dah sementara, apatah lagi yang ada kat dalam dunia. Lebih-lebih lagi sementara je. Kan? Tu sebabnya Allah uji kita macam-macam dalam hidup yang sementara. Macam-macam. Tiba-tiba dah penghujung usia. Tiba-tiba ayat kita memang macam tu. Tiba-tiba dah puasa balik. Sebagai contoh, tengok tahun depan ni lah. Tahun depan bulan puasa bulan berapa? Bulan berapa puasa tahun depan? Semua dah fikir dah raya kan. Diingat dia tahun depan. Kalau raya bulan 6, maknanya puasa bulan 5 dah puasa dia kata. Bayangkan tu, punya copek tak copek puasa tahun depan. Kan? Ya tak sempat apalah, tiba-tiba ayat dia tiba-tiba lah dah puasa balik. Dah raya balik. Kan? Tiba-tiba macam baru je baca doa awal tahun akhir tahun. Tiba-tiba doa awal tahun akhir tahun baca balik kan. Itu pun ramai yang marah. Doa awal tahun akhir tahun ni tak ada kata kan. Bergaduh tak boleh. Dalam grup WhatsApp yang teruk bergaduh tu. Macam-macam sampai kan. Ni tak boleh, tu tak boleh. Ziarah kubur tak boleh, apa tak boleh. Semua tak boleh. Geng-geng ni semua tak boleh. Zikir-zikir tahlil ni semua tak ada. Semua tak ada belaka. Tak ada belaka tak ada belaka. Iya, tak tahu apa pun tak boleh. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Ada lah tu cakap tak boleh baca Yasin. Habis tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Bacalah apa nak baca. Kalau boleh baca satu Quran, baca satu Quran kan. Tapi nak menung yang menonggok apa kan. Paling tidak sedekah Fatihah. Tu cakap tadi, hidup sementara. Apatah lagi yang ada. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Sementara duit sampai masa habis. Manusia boleh bergaduh sebab duit. Kan? Bergaduh sebab duit. Sampai masa pula selain pada harta yang lain, apa dia? Kereta, rumah, kekayaan, aset yang bernilai berjuta, sampai masa habis. Kan? Habis. Itu sebab Iskandar Zulkarnain dalam sejarahnya. Kan? Orang putih panggil dia Alexander the Great. Iskandar Zulkarnain, dia kata kat tentera dia, kalau aku mati besok, jangan lupa pastikan nanti yang ngusung jenazah aku tabib-tabib yang handal. Kemudian pastikan waktu perjalanan pergi ke kubur tu taburkan segala harta kekayaan aku kat jalan tu. Kemudian pastikan waktu usung jenazah aku tangan aku tu terkulai. Contohlah, biar orang nampak tangan aku ni. So, orang tanyalah, kenapa kau nak baik macam tu? Pertama, biar tabib yang handal-handal, doktor yang hebat-hebat tu usung jenazah aku, biar orang tahu hebat macam mana pun tabib tu, hebat mana pun doktor tu, takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Memang tak ada yang boleh halang kematian. Yang kedua, waktu usung jenazah aku, tabur harta kekayaan, kau akan tengok berapa ramai orang berebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab macam mana kaya sekalipun kau tak boleh bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa biar tangan terkulai? Nak bagi tahu semua orang nampak macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan terkulai layu di Tasik Madu, Fauziah Latif. Macam itulah lebih kurang. Tak boleh buat apa. Tangan tu kau cakap lah, mandikan jenazah, pusing, pusing sini, gosok sini, tak boleh apa pun. Dia tak komplain, dah jadi mayat. Dia tak komplain pun, tak boleh buat apa. Sebab dia dah kehilangan satu sumber yang paling penting, iaitu masa. Masa dia dah habis. Atau budak-budak KL sebut masa dah time. Masa dah time, tak boleh buat apa dah. Cakap lah apa pun, dah tak boleh buat apa dah. Itu sebab nak buat kebaikan, tuan-tuan dan perempuan sekalian, jangan tangguh-tangguh. Nampak tabung sedekah. Malam ni dengarnya nak edarkan jual kupon untuk karnival untuk Rasulullah tu. Bali, dia pai tak pai tu lain hal. Bali je kupon tu. Untung-untung besok adalah kan, ada pula, ada keberkatannya besok, adalah tu untuk kita. Kan, sedekah contohlah. Nampak tabung masjid berlumbur masuk, jangan tunggu besok lah. Kita selalu kadang dalam masyarakat kita dengar haji kat ujung kampung tu sakit. Ya ke? Sakit apa tak tahulah, tonat dah tu. Ya ke?
Itulah petang sekarang aku ingat nak pergi tengok lah. Kita dah cakap petang ni nak pergi tengok. Petang tu bini pun tanya, bang, abang jadi ke nak pergi tengok haji yang sakit ni? Besok lah kot, macam tak ada mood pula. Contoh, dia tangguhkan. Malam tu meninggal haji tu. Bila meninggal haji tu apa dia kata? Baru nak tengok ke? Ayat biasa kan. Baru nak tengok. Wahal sebenarnya dia memang plan nak tengok dah, dia tangguhkan. Itu tak dapat tengok dengan tahap orang tu mati. Tapi bayangan kalau kita yang mati, langsung tak sempat apa pun. Itu sebabnya hidup ni sementara. Kalau boleh buat baik, buatlah. Jangan tangguh-tangguh. Lainlah kalau kita tahu kita mati bila. Nabi Yaqub yang kawan baik dengan malaikat maut. Nabi Yaqub kawan baik malaikat maut. Dia pun tak tahu mati bila. Nabi Yaqub dengan malaikat maut, ya Allah, kawan baik. Cuba kalau kita dapat kawan baik dengan malaikat maut macam. Kawan dengan menteri pun tak rasa macam tu tau. Kawan dengan malaikat maut, siap minum makan si dagang sekali. Bayang contoh lah, ni contoh. Duduk makan kan, kawan tanya, siapa tu? Siapa? Kau tak kenal ni siapa? Oh, mak dia punya belagak kawan dengan malaikat maut. Ni malaikat maut ni kau tahu. Kau cubalah buat panggil, kau suruh cabut nyawa orang. Contoh lah, contoh. Macam tu lah baik dengan malaikat maut. Nabi Yaqub siap cakap. Setiap kali malaikat maut datang, wahai malaikat maut sahabatku, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke nak zarah aku? Wahai sahabatku Yaqub, aku datang nak zarah engkau. Setiap kali datang tanya, aku datang nak zarah engkau. Kemudian Nabi Yaqub dah tak tahan. Satu hari dia kata, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Apa dia? Kau cakap je lah. Sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah tu cabut je, bagilah tanda-tanda. Kan? Maknanya bagilah signal. Jangan risau. Aku akan bagi kurang-kurang 3 tanda aku bagi. Oh, seronok lah Nabi Yaqub. Kan? Tiba-tiba satu hari kan, datang malaikat maut, kau datang ni nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Macam biasa. Malaikat maut jawab, sesungguhnya hari ni aku datang nak cabut nyawa kau wahai Yaqub. Terperanjatlah Nabi Yaqub. Bukan kau kata dulu kau nak bagi tanda ke? Memang aku dah bagi dah pun tanda tu. Apa tandanya? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda tu? Macam dah ada kan? Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Pun dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah ada. Kalau dah ada, tu soalan bocor namanya. Apa lagi, standby je lah kan? Bukan susah-susah. Dan satu juga, itu tanda Nabi sayang kita. Nak tengok kisah Nabi Yaqub dengan malaikat maut ni, boleh buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Bawah tajuk lupa kepada Allah. Bawah tu boleh baca. Nah, dalam tu ada kisah, dia gambarkan macam mana. Betul kalau kita tengok kan. Nah, kalau kita tengok Nabi sayang kat kita, dia minta umat aku ni janganlah bagi umur panjang-panjang. Logiknya kalau Nabi sayang kita kan, mungkinlah kalau kita fikir biasa, patut biarlah Nabi minta umur kita panjang-panjang. Apalah minta umur jangan panjang-panjang pula. Nabi minta umur umat dia jangan panjang-panjang sebab Nabi dah kenal umat dia. Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Lembah yang ketiga. Tak cukup. Janganlah kita sebutlah aku dapat duit 200,000 ni, duit tanah ni aku tak nak fikir apa dah. Oh ayat macam dah cukup dah tu. Sampai dapat 200,000 fikir macam mana nak beranakkan duit tu pula. Kayak mana pelaburan yang baik. Dia mula fikir tu. Tak cukup lagi. Bini seorang dah fikir dah. Berapa lagi nak tambah ni? Contoh lah ni, contoh. Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan? Tapi kadang-kadang dah naik pangkat, aku dapat pangkat yang ni pun dah cukup baik dah. Tak, nak naik lagi, nak naik lagi, nak naik lagi. Sampai dah jadi pengarah, ketua pengarah, tak cukup lagi, nak naik lagi. Sebab manusia. Itu sebabnya. Kan, kalau umur dia pun diberi panjang, dia nak panjang lagi. Yang sekarang ni pun dah lupa diri. Kan, sekarang pun dah lupa diri macam mana. Tak ada siapa pun dalam masjid ni bercita-cita umur dia 200 tahun. Tak ada. Umat Nabi Nuh 950 tahun. Cuba kalau kita umur 950 tahun. Ada harapan masjid ni kosong tu.
Nah, yang pasang kamera ni pun, yang pasang kamera untuk dengar ceramah malam ni, dia on. Ustaz dah habis ceramah, off kan ya. Saya balik dulu tadi, tinggal kan tu. Ni contoh kan, bukan orang sinilah, tempat lain. Jadi makna kata, umur kalau panjang dia akan lupa. Tu sebab kita ni target kita. Hidup kita yang sementara ni. Kan? Jadi kita dah boleh agak dah. Umur aku ni rasa-rasanya kalau tengok umur orang dalam 60 tahun. Tu sebab ramai remaja lewat datang. Kat masjid ni, ramai yang remaja lewat. Yang umur 50 ke atas ramai. Sebab tak ada apa nak kerja dah. Pension lah pension. Kan? Anak-anak dah lepas semua. Contoh. Jadi dia pun datang masjid aja ibadah je. Bukan kata benda tu tak baik, benda baik. Tunggu lah. Kalau Allah Ta'ala cabut nyawa pun alhamdulillah dalam masjid. Steady. Kan? Abu Lais As-Samarkandi kata jaga 7 perkara. Jaga, pertama jaga lisan, cakap elok. Mulut ni elok cakap. Jaga lisan, jangan fitnah orang, jangan cerita pasal orang, kebukkan orang. Buat apa? Tak ada faedahnya. Cerita buruk pasal orang, kalau tak betul jadi fitnah, kalau betul pun jadi mengumpat. Dua-dua neraka. Buat apa? Baik cakap elok-elok. Samsul debat, tak ada kaitan dengan Naida Jebat. Ini contoh kan, jangan sebut-sebut. Contoh lah kan. Tu pertama. Yang kedua jaga apa? Jaga mata, tengok yang elok-elok. Tengok gambar yang elok-elok, buka TV tengok elok-elok. Ni tengok dalam handphone sekarang ni, internet. Ya Allah, bahaya betul. Tengok cerita perang. Tahu cerita perang? Perang yang sesungguhnya. Berperang pada mula sampai habis. Ramai yang tak faham ni. Cerita perang lelaki dan perempuan. Perang. Faham? Wah, ni parah ni kau tak faham ni. Saya nak terang macam ni. Cerita lelaki perempuan lah. Cerita lelaki perempuan. Tengok. Wahal ni tak tahu ni. Mati bila tak tahu. Tengok. Aduh, ya Allah. Wuih, dia tengok. Sekali gambar perempuan tu lain macam pula rupanya. Sap, terperanjat, tumbang. Allah, tumbang. Handphone terlepas. Movie tu tadi, cerita tu tadi masih on macam biasa. Dia tumbang tadi. Anak datang mengucap bah. Abah dia dah kerah. Abah mengucap bah. Lepas tu nak ambil capai telefon, nak telefon kecemasan. Ambil telefon, tengok video huyo, tak pasal-pasal. Nampak video cerita perang. Yang tak faham tu tanyalah yang faham. Bila nampak video cerita-cerita tak elok ni, cerita tak elok, akhirnya mati bapak tu tadi, bukan ke cerita tu tak elok,